begini terdapat hampir 30 adab. Dan tidaklah hamba nak menceritakan semuanya kepada tuan-tuan. Cuma sekadar hamba nak mengambil beberapa adab yang penting agar duduknya kita pada malam ini dibilang, dihitung, dikira sebagai orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Kerana apa? Tak dapat tidak sebagaimana tuan-tuan maklum, apa amalan yang kita lakukan tak dapat tidak bil ilmi, dengan ilmu. Hatta perkara dunia dilakukan dengan ilmu, begitu juga perkara akhirat dilakukan dengan ilmu. Kalau tidak dilakukan dengan ilmu, kehadiran, duduknya kita, datangnya kita, bersungguhnya kita tidak dinilai, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dapat tidak, insya-Allah hamba akan membawa datang kepada tuan-tuan 4 adab yang perlu, 4 perkara yang perlu kita mempelajari berkenaan bagaimana duduk dalam majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 adab yang hamba akan cerita sekarang, 2 adab hamba akan cerita sebentar daripada nanti. Adab yang pertama, tak dapat tidak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amal hamba datang, sahabat datang, tuan-tuan datang, muslimat datang, semua Allah Ta'ala melihat sejauh mana niat kita untuk melakukan ibadat. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut ibadat, jangan kita sempitkan perkara ibadat sekadar berzikir, sekadar berpuasa, sekadar semayang, sekadar mengaji, sekadar baca Quran baru nama ibadat. Tak. Perkataan ini salah. Hari itu hamba kuliah di Shah Alam. Satu orang tu berkata dengan nisbah yang sedih. Dia kata, Allah Ustaz, kalau dia congak kehidupan dia kata, bagaimana mungkin nak masuk syurga Allah? Kerana peruntukan saya untuk agama Allah begitu sedikit. Hamba tanya, apa maksud tuan? Dia kata, yelah bangun pagi sembahyang subuh baca Quran dapatlah lebih kurang setengah jam. Tengah hari saat lagi sembahyang zuhur dapatlah berzikir setengah jam. Asar dapatlah setengah jam contoh. Maghrib dapatlah lebih kurang 2 jam duduk di surau dan sebagainya. Dan akhir sekali Isyak. Maka dia kalkulate, dia kata, Ustaz, ibadat saya untuk Allah sehari semalam lebih kurang 4 jam. Bermakna 20 jam lagi digunakan untuk dunia. Bermakna hamba kata perkataan ini satu perkataan yang salah. Kerana tuan-tuan, setiap apa jua yang kita lakukan, bawa kereta, mencangkul, berjalan, hatta sampai duduk dalam jamban pun, kalau kita mengaji, seluruh perkara kita boleh menjadikan ia sebagai ibadat kepada Allah. Walaupun duduk saja, tengok duduk saja kita kata dia ibadat. Orang tak faham ibadat lagu mana? Tak, ibadat di tuan-tuan satu perkataan yang begitu luas. Jadi ringkasnya, bila kita sebut ibadat, apakah niat yang terbaik yang perlu kita pahat pada hati kita supaya duduknya kita pada malam ini dihitung sebagai orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Inilah tuan-tuan niat yang perlu kita pahat dalam hati kita setiap kali nak melakukan ibadat, yang lebih-lebih lagi bila mana ibadat itu begitu besar sebagaimana majlis lawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba dah betulkan niat, sahabat dah betulkan niat, begitu juga hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, perbetulkan niat. Aku hadir pada hari ini bukan nak kepada pahala, dah mengaji lama dah, pahala itu merupakan benda yang pasti di sisinya Allah. Nak minta buat apa? Tuhan, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak pernah bohong, Tuhan tak pernah menipu, Tuhan tak pernah engkar kepada janji. Aku ibadat pula nak ke syurga ke? Harap tu iya, minta tu jauh sekali. Kerana aku yakin syurga itu hak Allah. Dia akan beri kepada siapa yang berhak, dia akan beri kepada siapa yang layak. Aku nak ke syurga, nak minta jauh sekali. Sebab aku tahu Allah Ta'ala lebih mengetahui, bukan sahaja sekarang, bukan sahaja akan datang, sampai bila-bila pun Allah Ta'ala tahu. Baik. Jadi kesimpulannya, niat yang terbaik yang perlu kita pahat pada hati kita. Kalau tidak kepada pahala, kalau tidak kepada syurga, tak dapat tidak aku hadir pada malam ini semata-mata nak mencari keredaan, kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang bila mana kita dapat keredaan daripada Allah, dan boleh menyelamatkan kehidupan kita wa imma di dunia ataupun di akhirat.
Kerana redha ni tuan-tuan kena minta, ya Allah redhalah kami, redhalah kami, redhalah kami. Barulah Allah Ta'ala campak keredaannya, radhiyallahu anhum. Baru kita dapat merasai waradu anhu. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah tanda orang yang khusyuk dengan Tuhan-Tuhan mereka. Itu adab yang pertama. Satu. Adab yang kedua, yang perlu ada bila mana tuan-tuan duduk dalam majlis Maulidin Nabi SAW, bermakna kata ulama sunat bertamayul. Dalam bahasa Arab at-tamayulu wat-tawajudu. Tamayul. Dia punya ejaan dia tamim alif ya lam. Tamayul ni maknanya menggerak-gerak ataupun menggoyang-goyangkan badan. Sama ada ke kiri, ke kanan ataupun ke depan dan ke belakang. Ini namanya tamayul. Kalau tawajud tu zikir berdiri tu. Zikir berdiri, hentak-hentak dan sebagainya. Semua diajar daripada zaman Nabi SAW. Cuma kalau orang tak mengaji benda-benda begini, dia mendakwa tak jumpa dalil. Sedangkan dalil begitu banyak. Dah jumpa pula dia tanya, hadis sahih ke tidak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi kata ulama, tatkala duduk dalam majlis Maulidin Nabi SAW, sunat kita bertamayul. Apa tamayul? Menggerak-gerakkan badan. Sama ada ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kerana tamayul ni tuan-tuan berlaku sejak zaman Nabi lagi SAW. Bila mana seorang sahabat Nabi bernama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni tuan-tuan, rupanya sebiji macam Nabi, perangai akhlaknya sebiji macam Nabi. Maka satu hari, tatkala Rasulullah mendatangi Ja'far At-Tayyar, berkata Nabi, ya Ja'far, aku tengok rupamu macam aku dah, perangaimu macam aku dah. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah lagi tuan-tuan pujian yang begitu besar yang dilemparkan oleh baginda Nabi kepadanya kita, kalau Nabi kata kita ni macam dia dah, perangai kita ni macam dia dah. Maka Ja'far terkejut. Maka Ja'far asyik dengan pujian yang mendatangi tadi, maka berzikir, memuji, membesarkan Allah dalam keadaan berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Kalau orang biasa buat kapal terbang, dia tahu. Pernah pergi Turki. Bila turun daripada flight, mereka akan dihidangkan dengan tarian yang pusing-pusing tu. Tak pernah tengok? Itu asalnya tarian zikrullah. Cuma pada zaman sekarang ni telah dikomersialkan ataupun digunakan istilah telah Pelancong apa tu? Allah. Tourism bahasa orang putih Melayu kata apa? Pelancongan. Bermakna telah dikomersialkan dan telah menjadi sebagai satu perkara untuk menarik pelancongan. Asalnya yang berpusing itu merupakan tarian Sufiyah yang telah didatangi oleh Ja'far At-Tayyar. Maka bila mana dia berzikir muji Allah, dia suka berpusing-pusing dan sebagainya. Wala yunkaru fi, buka kitab. Dan tidak mengingkar oleh Nabi padanya Ja'far. Nabi tak kata pun, hei Ja'far, kenapa duk berpusing-pusing ni bid'ah? Tak, Nabi tak berkata begitu. Walam yungkar, Nabi tidak mengingkar akan apa yang dilakukan oleh Ja'far. Sebab itulah turun kepada para sahabat, bila mana berzikir asyik sangat berpusing-pusing dan sebagainya. Tapi perlu belajar tuan-tuan, pusing ni ada adab, pusing ni ada kaedah. Bukan kita buat sabarono dan sebagainya. Sebagaimana zikrullah yang telah kita belajar, la ilaha illallah. Tengok orang bergoyang, kita bergoyang. Walhal tuan-tuan dah belajar dengan hamba begitu lama. La nak letak di mana, ilah nak letak di mana, ha nak letak di mana, Allah nak letak di mana. Berzikir dengan cara tamayul yang betul. Begitu juga berselawat. Dan jangan kita bergoyang-goyang tak tentu hala yang kadang-kadang menghilangkan adab kita dengan zikir ataupun selawat ke atas Nabi SAW. Jadi hamba seru diri hamba seru para sahabat, hamba seru hadirin muslimin muslimat rahimallah taala, jangan melihat kami sebagaimana tuan-tuan melihat konsert. Bahkan kami datang kepada tuan-tuan sekadar nak menarik tuan-tuan untuk bersama-sama